Hasbunallah wa ni'mal wakil, 'ala Allahi tawakkalna. Bismillah. 'Ala Allahi tawakkalna. Hasbunallah. 'Ala Allahi tawakkalna. Sabar. Sabar. Berapa bagi Pak? 16. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wasallam. Qala mu'alif qad sallallahu sirra. Dan kata ahli al-khawas, apabila telah sempurna hamba itu di dalam hudur serta Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah hatinya sertanya di dalam segala tempat dan di dalam segala masa. Tiadalah menjadi keberatan bagi hudur sertanya, seperti yang tiada keberatan bagi masuk, napas dan keluarnya. Masya Allah. Dan terkadang dikurniakan kepada makam ini, maka jadilah ia memandang hak kemudian daripada tiap-tiap sesuatu, dan sertanya serta tiap-tiap sesuatu, dan dahulunya dahulu daripada memandang sesuatu, dan kemudiannya kemudian daripada memandang sesuatu. Maka tiadalah memendinding akan dia daripada Tuhannya sesuatu, setengah daripada yang terlebih nyata. Demikian itu barang yang didatangkan muallif ini tuan pengarang akan dia daripada segala hal kenyataan yang 9 yang meliputi bagi tanziyati zat, penyucian bagi zat dan sifat, dan tajalli asma, dengan katanya kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi azhara kulla syai'in. Allah. Dan kata ahli khawas di kalangan arif billah, khawas mana orang yang pilihan Allah Ta'ala, dia telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma ja'alna min. Setelah dia menjalani proses riyadah, mujahadah, kesungguhan zahir dia dan batin dia menghadapkan diri ke hadrat Allah Ta'ala, membuang segala unsur-unsur ghafalat yang melalaikan manusia tadi, maka dia dipilih oleh Allah Ta'ala, diberikan dia iaitulah riayah dia, iaitulah mahfuzun anil khatarat wal ghafalat. Dia maknanya mahfuz, Allah Ta'ala kawal dia daripada khatarat, daripada segala lintasan-lintasan hati, ingatan-ingatan hati yang sia-sia dibuang. Bahkan penuh hati dia menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala tiap-tiap saat, seperti diisyaratkan pada zahir wirid, iaitu tahlil maksus dalam tarekat Ahmadiyah Idrisiyah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin ada dama wasi'ahu. Hendakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu fi kulli lamhatin, berada di dalam tiap-tiap kelipan mata kita, wa nafasin, tiap-tiap nafas kita, turun naik nafas kita dengan Tuhan. Wasi'ahu ilmullah, dan meluasi ia akan ilmu Allah Ta'ala. Sekali kata martabat dia begitu tinggi, dan harapan kita jejak di taraf itu, bahawa sentiasa hudur hati dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah nikmat yang paling hebat,
Yang mat yang paling hebat, dan orang khawas dia duduk taraf. Kalau dia tak jadi orang khawas, dia jadi orang awam, yang mana hati dia hudur sentiasa dengan makhluk, tidak dengan Tuhan. Ya, sentiasa dia dengan makhluk. Mana afdal, mana lebih? Jauh, tak boleh banding. Orang yang hati dia ma'allah dengan hati dia ma'al khalaik. Orang yang hati dia sentiasa dengan Allah dengan orang yang hati dia sentiasa dengan makhluk. Ya, jauh dan tak terbeza lah kita. Jauh kedudukan. Sebab itu jadi orang khawas, orang pilihan VIP Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Dan kata ahli khawas, apabila telah sempurna hamba tu, apabila keadaan hamba tu telah tamam, sempurna di dalam hudur serta Allah Ta'ala, jawab dia, maka jadilah hatinya sertanya di dalam segala tempat. Di mana saja dia duduk, di mana saja dia berada, di mana masa dia sentiasa kekal. Itulah diisyaratkan dalam Al-Quran, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itulah orang yang dikatakan mempunyai makam lub yang tinggi. Albab jam'un lubbin. Inna fi khalqis samawati wal ard, sungguh dalam kejadian langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan bertukarnya malam dan siang, la ayatin li ulil albab, menjadi tanda bagi orang yang hidup batin hati dia. Siapa dia ulil albab? Alladzina yadhkurunallah, orang yang mengingati Allah Ta'ala, qiyaman, dia berdiri, qu'udan, dalam keadaan dia duduk, wa ala junubihim, dan dia antara dalam keadaan dia berbaring. Mana semua kelakuan itu dalam Quran terangkan. Ya, dalam hadis Pak Nabi kata, afdalul iman, iman yang paling afdal. Ya, dibuat kenyataan oleh pimpinan agung kita Rasulullah SAW. Apa dia iman paling afdal? Anta'lamallah, bahawa kamu sedar akan Allah Ta'ala, hai suma kuntah, di mana saja kamu berada, di darat, di laut, ya, di pejabat, di rumah, dan di mana saja. Di mana saja dia berada, dia sedar dengan Allah Ta'ala, hatinya sentiasa hudur ma'allah. Ini dipanggil orang ahli khawas. Maka tinggilah martabatnya, hebatlah kedudukan. Adapun orang yang sebaliknya, dia meletakkan ingatan dia sentiasa dengan makhluk, maka rendahlah martabat dia dan hinalah keadaan dia. Ya, dia akan tunduk kepada makhluk, dia akan jadi hamba kepada makhluk, terutama makhluk yang jahat. Jawab dia nafsu, syaitan, dunia, itu lagi bahaya. Jadi apabila telah sempurna hamba itu hudur serta Allah Ta'ala, mana dia masuk dalam hadratillah, maka nak masuk hadrat Ta'ala, dia kena buang ikatan nafsu, dia kena buang. Matan lepas ada kan, am kaifa an yadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Am kaifa an yadkhula hadratallah, atau macam mana kamu nak masuk hadrat Allah, dipanggil hudur ma'allah, hati sentiasa dengan Tuhan. Ya, wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati, padahal kamu tidak bersuci daripada janabah kelalaian. Lupa ke Tuhan, lalai ke Tuhan, sama taraf dia dengan orang yang berjunub berhadap sa'an. Itulah taraf. Mana orang berjunub, dia tak boleh duduk dalam masjid. Kada tumakninah, haram hukum dan segi hukum fiqh dia. Dia boleh lalu, dia melintas, masuk kanan, keluar kiri. Boleh lah tu. Nak duduk tak boleh, sebab tempat yang mulia tak seiganya orang yang belum bersuci duduk, tak diizinkan. Dia kena mandi dulu. Itu junub zahir. Ada yang kita bincang ni junub batin. Ya, satu maknanya tapi yang dalam batin. Tadi yang luar, ya, tidak bersih, tidak suci dalam hadas. Ini hadas yang batin, iaitu apa? Ghaflah, kelalaian. Dia lalai dengan Tuhan, taraf dia suku macam orang berjunub. Dia pada pihak mana? Wajah syabah dia mamnu', dia disekat. Bagaimana tak boleh duduk disekat, tak boleh duduk kadar tumakninah dalam masjid, orang berjunub, maka orang yang lalai, Allah Ta'ala sekat dia, tutup. Dia tak boleh duduk dalam hadrat Allah Ta'ala.
Ya, tidak ada hadrah yang paling tinggi ialah hadratullah. Hati dia sentiasa dengan Tuhan, bermanis, bernikmat, bermesra, berlazat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bi falyafrahu, dengan aku naklah kamu seronok dan gembira. Jadi ahli khawas yang telah riadah dan mujahadah dan ada inayah dan riayah daripada Ta'ala, Tuhan beri dia ni. Ya, dia hudur serta Ta'ala, maka jadilah hatinya serta Allah dalam segala tempat, mana saja dia berada, dan dalam segala masa. Ya, mana full time lah dia. Dia dengan zat yang maha tinggi, Allah. Dan dalam segala masa tiadalah menjadi keberatan bagi dia, terlampau ringan, lazat, ringan, sedap. Ya, tidak jadi berat lagi bagi hudur sertanya serta Allah Ta'ala. Seperti tiada masuk nafas dan keluarnya. Macam mana kita tarik nafas, kita bernafas, tarik, embus pun mudah aja. Begitulah dia. Dan bahkan diiringkan nafas dia, ada zikir nafas. Dia tarik, dia embus, jalan dalam. Ya. Tarik nafas Allah. Apa pun Allah Ta'ala. Jantung yang bergerak pun Allah. Itu yang saya cerita dulu kan, seorang wali besar, pemimpin tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Dia itulah Tuan Guru Adi Yahya. Duduk di Kajang. Apabila dia sakit di hospital, satu orang pakar, Dr. Datuk Muhammad apa nama dia, dah meninggal lah. Bila dia buat pembedahan, dah bius, dia dengar jantung kawan tu berzikir. Makin kuat. Allah. Terperanjat. Ya, dia tak kenal siapa kan. Habis dia tamat pembedahan semua, dia dah sadar. Dia tengok ramai orang datang tak putus-putus. Rupa dia tahu rupa tu seorang tuan guru rupanya, ulama mursyid, memimpin kerohanian dalam tarikat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah. Ya, dia rumah suluk dia banyak. Kajang dalam hutan tempat dia. Dia ada pergi sekali. Lepas daripada tu terperanjat doktor dia, Datuk apa nama, Datuk Muhammad atau silap, turun di bai'ah. Itu dia kata salah silah, punca dia berbai'ah tarikat Naqsyabandiyah sebab berlaku kes tu depan mata dia sendiri. Dia sendiri dengar jantung dia bunyi. Allah. Ini minal khawas. Setengah daripada orang khawas. Masya Allah. Maka jadilah hatinya sertanya di dalam segala tempat, dalam segala masa. Wah, ni kalau angkat takbir hilang tu. Dia kalau habis sembahyang, dia angkat takbir Allahu Akbar, lenyap panak itu. Ya. Hati dia masuk terus hadrat Tuhan, berlazat di sembahyang ni. Sebab dia lazat sembahyang macam ni pun seronok, makin dia sembahyang makin lazat. Sebab dia sembahyang beratur rakaat. Ya, beratur rakaat dia sembahyang. Sebab apa? Lazat. Makin makan makin sedap, makin sembahyang makin lazat. Itu cicit Rasulullah SAW, itulah Ali Zainal Abidin. Diberi pangkat Zainal Abidin sebab apa? Sebab dia sembahyang satu hari 1000 rakaat. 1000 rakaat. Dia berlazat dengan ibadah kepada Ta'ala. Ini belum rokok dah terbagai. Ya, belum rokok dah terbagai. Betul. Anak lah, orang lain pun tak tahu kan. Kalau anak macam itulah. Belum rokok dah terbagai kan. Kata dia mengayau. Sebab apa? Hati kita belum kemas, ditambat dengan Allah Ta'ala. Hati kita lebih liar daripada binatang liar. Hati kita ni lebih liar. Anak lah, orang lain Allah alam. Lebih liar daripada binatang liar. Menghadap Tuhan dia mengambu. Kalau menghadap dunia, wah, tepat, istiqamah. Tenang. Orang yang tenang hati dengan dunia diharamkan menghadap Allah Ta'ala. Diharamkan menghadap Allah Ta'ala. Orang yang berjinak sedap dengan dunia, lazat dengan dunia, mamnu' ditekan. Sebab bila lazat dengan dunia, dia akan jadi orang yang ghafil, lalai. Bila lalai itu taraf dia tadi. Dia tak akan masuk hadrat Tuhan. Sebab di keadaan berjunuk batin dia begitu. Kaifa an yadkhula hadrat Allah wa huwa lam yatatakhar min janabati ghafalatih. Macam mana kamu nak menghadap Tuhan sedangkan hati kamu masih menghadap, ya, belum bersuci daripada janabah kelalaian. Maka dimandikan dia dengan air hadrah, hudur dengan Tuhan, air muraqabah. Dia kena mandikan dengan air musyahadah dengan Tuhan, baru dia boleh masuk. Ya, ma'ul muraqabah. Dia kena mandikan dengan muraqabah yang disupakan dengan air pada pihak menyuci dan membersihkan. Ya.
Kalau junub yang zahir, kita kena mandi dengan ma'ul mutlak, air yang mutlak. Air mustakmal tak boleh. Air mutanajis lagi tak boleh. Ya, lagi jadi najis tuan. Dia kena mandikan dia dengan ma'ul mutlak. Ya. Apa air mutlak? Mana air yang lepas daripada kait lazim. Tengah di fiqh kan. Air yang lepas air dah ada kait dua, satu kait mumfak, satu kait lazim. Kait mumfak itu air mutlak. Kait dia tapi bercerai. Air telaga, air sungai, air mata air, air hujan. Mana air itu dikaitkan dengan nama, tapi nama itu bercerai. Bila bercerai, bila orang tak tahu asal usul dia. Kita letak 4-5 tempat, 4-5 bekas air, satu berdi air sungai, satu berdi air laut, satu berdi air mata air, satu berdi air paip, semua ada nama tu, kait dengan nama. Kita panggil orang lain yang tak tahu asal usul, kita bawa dia tanya, ni air apa? Dia akan sebut air saja. Nama dah hilang. Itu makna dia air. Kait mumfak. Ikatan nama tu cerai. Itu dia panggil air mutlak. Hukum dia ada dua. Satu dia suci dan dia boleh menyucikan. Adapun kait lazim, dia suci tapi dia tak boleh menyucikan. Ikatan dengan benda tu lazim, tak bercerai. Contoh dia air sirap, air kopi, air Milo. Bawa mana pun orang kenal. Angkat ni merah ni apa? Ni air sirap orang kenal. Dia tak boleh pecah, tak boleh bercerai. Maka air ni taraf dia tinggal satu je. Ya, dia suci saja, dia tak boleh menyucikan. Dia boleh minum. Kalau tak suci tak boleh minum pula. Ya. Tapi nak menyucikan tak boleh. Yang basuh baju kita pakai air sirap lain macam kan banyak serangga datang. Habis semua urung gitu. Ya. Maka dia kena bersihkan dengan air mutlak. Begitulah dia kena sucikan hati yang lalai tadi sehingga dia tak boleh dimasuk dalam hadrat Allah Taala dengan menggunakan apa? Zikir yang mutlak. Apa zikir mutlak? Tak ada nampak lain, dia je tadi. Jangan campur zikir kita. Ni zikir Allah Allah dalam kot lain pergi tak ada. Dia tarik zikir dengan macam nak putus tali tasbih, rupa dia mengayau. Mulut je Allah, Allah, hati tempat lain. Itu zikir mengayau dia panggil. Kita kena pakai zikir bergegar tuan. Tahu zikir gegar? Zikir biar zikir gegar panggil. Jangan zikir mengayau. Zikir gegar tu Tuhan sebut dalam Quran. Ya. Iaitu iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah wajilat qulubuhum. Gementar hati dia, berkocak hati dia. Itu digegar rohani kita. Yang daripada tak menghadap kepada menghadap Tuhan, daripada lalai kepada sedar. Ya, itu dipanggil zikir wajilat qulubuhum. Dia kocak dalam. Ada kena mulazamahkan, ya. Untuk menjadi orang khawas. Nak jadi orang khawas tuan? Naklah, jangan tak nak. Oh, berat betul. Nak jadi orang khawas, orang pilihan VIP dekat dengan Tuhan, jangan tak nak. Kalau tak nak, rugi besar lah tuan. Sebab jawatan ni semua ada ni. Kota dia ada. Adapun jawatan Nabi Rasul tak ada. Kota tak ada, borang pun tak ada. Ya, yang ni ada ni. Dia bersungguh-sungguh insya-Allah. Wallazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Tu borang dia tuan. Itu kota dia. Wallazina jahadu, siapa yang bersungguh-sungguh berjihad melawan akan nafsu dia. Ya. Dipadamkan unsur-unsur nafsaniyah dalam pandangannya, dalam pendengarannya, dalam gerak dia, dalam segala gerak-geri dia. Unsur nafsaniyah dipadamkan. Ditimbulkan unsur ruhaniyah, unsur ilahiyah. Tu. Dia naik. InsyaAllah lanah dia nahum subulana. Kami buka jalan-jalan kami, jalan makrifat kami buka. Itu dia punya borang ni. Ya, ada dalam Quran. Tak payah ambil ijazah lah, Tuhan dah bagi ijazah tu. Maknanya cari ambil jalan tu. InsyaAllah terbuka daripada jalan Allah SWT. Allahumma ja'alna minhum. Seronok tuan-tuan ni. Dapat masuk dalam makam khawas Allah. Nikmat paling nikmat. Tak ada nikmat lain lah. Tak sama dengan nikmat dunia 10 kali dunia untuk kamu. Ya. Itu hati bila menghadap hadrat Allah Ta'ala, dia lapang sesedap, manis dia, lazat. Dia minta lah. Kan? Minta kepada Ta'ala supaya kita dapat kemanisan hudur ma'allah. Ya. Maka jadilah hatinya sertanya serta Allah Ta'ala. Dalam segala tempat dan dalam segala masa tuan-tuan. Ya.
Memang benda ni bukan senang kan. Ya. Memang bukan senang nak hudurkan hati. Ya, tapi dia akan jadi lebih mudah apabila dapat bantuan madad daripada Allah Taala. Ya, bantuan Tuhan sampai mudah segala-galanya. Wa ma zalika 'ala Allah bi aziz. Tak adalah pada Tuhan tu payah, tak ada. Dia boleh tarik penyamun perompak jadi wali. Bukan jadi orang saleh biasa banyak. Wali Songo tu cerita macam-macam hal kan. Kata Tuhan tarik aja, Allahu yajtabi ilaihi man yasha'. Tuhan menarik akan orang dikenaki. Bukan jadi orang saleh meletup terus jadi gulungan aulia illahi ta'ala. Masya-Allah. Itu kerja Allah Taala. Mintalah doa ni, Allahumma ja'alni minal muradin. Itu doa Sayyid Ibrahim Ar-Rashidi. Allah jadikan kami orang yang engkau tarik, engkau kendaki. Bila Tuhan kendak, tak ada siapa boleh halang. Bila Tuhan sentap hati seorang tu hadrat dia, iblis, syaitan pun terpelanting kan. Kalau dia tak tarik, saya takut. Kalau dia tak tarik, takut lain tarik gitu. Yang lain tarik, kacau je. Tiada keberatan bagi hudurnya serta seperti yang tiada keberatan masuk napas dan keluarnya. Kita nak macam itulah. Macam mana mudah kita tarik napas, ya, mudah kita lepas napas. Begitulah kita minta, ya, supaya mudah hati kita hudur ke hadirat Tuhan. Berterakan Naqsyaband bila dia masuk zikir dan masuk suluk dia kena mandi. Semua mandi isyari dia panggil. Selain daripada mandi zahir, dia ada mandi isyari, mandi isyarat. Daripada ma'ul zamzam, ma'ul hayat, ma'ul nur. Ya, mandi dengan nurullah. Semua kasat. Tujuannya apa tu? Tujuan nak istihdarkan hati kita supaya kita dikaramkan dalam memandang nurullah, ya. Dan terkadang dikurniakan kepada makam ini, maka jadilah ia memandang hak. Apa hak? Allah Taala. Al-haq. Sedang terdekat dizikir haqqun, ya haq, haqqun, ya haq. Coba tu al-haq, Tuhan, nama Ta'ala kan, ismun minal asma'illah, satu nama daripada segala asma' nama-nama Tuhan. Kemudian daripada tiap-tiap suatu, bila duduk dalam makam khawas, Allah Ta'ala bantu dia dengan pancaran nur makrifat yang kuat. Akhirnya dia jadi begini, jiwa dia yang bersih tadi, dia akan memandang mana syuhud dia akan Allah Ta'ala. Kemudian daripada tiap-tiap suatu, ya, tiap-tiap satu dia pandang, dia sap terbuka. Jadi dia menggunakan dua pandangan, pandangan luar dengan pandangan dalam. Ya, pandangan luar, mata luar memandang makhluk, mata dalam memandang Khalik. Boleh centak, boleh cantik jalan. Zahir wal batin di jalan sekali. Dan sertanya, ya, mana sama ada lepas dia terasa ataupun serta. Jatuh dia pandangan, pam, hati dia karun kat Tuhan terus. Dan dahulunya, ini lagi hendak sebelum pandang hati dan nama Allah, ataupun kemudiannya, ya, maka tiadalah mendinding, tidak ada hijab akan dia daripada Tuhannya, suatu pun tak ada. Sebab apa? Tuhan dah angkat, Tuhan dah buka, ya. Itulah kita minta doa ni, Allahumma ja'alna min ahli tajarrudi anil akwan. Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu yang hina ini ahli tajarrud daripada akwan, mana yang terlepas daripada ikatan makhluk hati kita ni. Ya, wajzib qulubana anin nazar wa sukuni ilaiha. Ya Allah, sentaplah daripada hati kami memandang-mandang kebesaran makhluk dan terikat makhluk. Minta Tuhan tarik, buang, bersihkan. Sampai bila tu? Hatta yang kashifalana anwarul muraqabah wa musyahadah, sehingga terkasyaf, terbuka, terhijab nur muraqabah dan musyahadah dikurniakan Allah Taala. Dapat ni tamam dan dia punya jalan, tiap-tiap jalan semua nikmat. Tiap-tiap pandangan dia nikmat, tiap-tiap pendengaran dia nikmat, tiap-tiap langkah dia berjalan nikmat rohani dia dapat dengan Allah Ta'ala. Maka dipanggil orang yang wasilin. Dia masuk orang yang wasil, yang sampai hadrat Tuhan. Dimasuk dalam maqamil muraqabah dan musyahadah yang diisyarat dalam hadis sahih, anta budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak, ya. Dan setengah daripadanya terlebih nyata demikian itu barang yang didatangkan muallif, mana tuan pengarang, daripada segala hal kenyataan, hal tajalli itu mana kenyataan. Ya, tuan buka, pum, dibuka tuan ni, tajalli. Yang 9. Kalau orang buta tuan, tiba-tiba Allah Ta'ala buka, dia berubat, Allah Ta'ala izin, pum, terbuka mata. Macam mana rasa lazat ni? Oh, tak ada cerita tuan. Dia tak nampak, tiba-tiba boleh melihat, dia punya suka, Masya Allah. Begitulah orang yang dipanggil mahjub, terhijab,
Tiba-tiba tuan tajalli, pum terbuka. Oh, dia punya lazat tuan-tuan, tak boleh nak cerita. Ya, hilang pandangan lain tuan. Daripada segala kenyataan mana tajalli yang 9 ni akan disebut yang meliputi bagi tanziyatuz zat. Semua ni meliputi bagi tanziyah. Apa makna tanziyah? Penyutian pandangan batin hati dia terhadap zat dan sifat Allah Ta'ala dan tajalli asma. Ya, ditajalikan terang benderang batin hati dia dengan nur tadi akan asma'ullah. Ya. Kita lihat aja apa yang berlaku tuan. Ya. Tsunami berlaku apa kita nampak itu. Tu asma' tuan tajalikan nama dia. Apa nama dia tajalli? Al-Qahhar. Dia tajalikan nama dia Al-Qahhar yang maha keras. Dia kata ganap. Ganap tuan-tuan. Habis. Hari ni dengar 10,000. Besok dengar 15,000. Kira je lah mayat. Itu dia gegar sikit tuan-tuan. Dia tajalikan nama dia Al-Qahhar yang maha keras. Kalau dia tajalikan nama dia pula, ya, Al-Mun'im, kita dapat nikmat. Dapat nikmat tu nikmat ni. Itu dia tajalikan nama dia Al-Mun'im. Bila kita berjalan pula, anak nyari nak kena aksiden, pum tergelak. Itu dia tajalikan nama dia Ad-Dafi', dia yang menolak. Semua dia tuan, 99 nama ni. Pandanglah kiri kanan semua penuh. 99 nama asma' Allah Ta'ala. Ya, itu nak disyuhud, nak dipandang tuan. Kita pandang aja orang mukmin, orang Islam yang saleh, kita nampak nama Tuhan Al-Hadi. Dia yang memberi hidayat. Al-Mu'ti, dia yang memberi. Yang lagi kuat pula Al-Basit, dia menghamparkan seluas-luas makrifat dia. Atau ada makrifat, ya, itu makanan rohani. Ataupun nikmat zahir. Semua tak lepas tuan. Dia mentajalikan nama dia. Nampak pula orang sesat, orang kafir, itu nama dia ditajalli Al-Mudil. Ya, may yahdillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. May yahdillah, siapa Tuhan beri hidayat, tak ada orang boleh sesatkan dia. Dan siapa yang Tuhan sesat, tak ada orang boleh beri hidayat. Itu makna mutlak. Asma Tuhan. Makin dia rapat kelazatan menghadap hadrat Allah bil asma, ya, ataupun bil sifat, ya, dari banyak tu. Bil af'al, sehingga dia bergerak tu dirasa dari Tuhan. Ya. Kita semayang tuan-tuan dah puluh tahun, kita bergerak dalam semayang, kita rasa dari Allah Ta'ala tak? Kita rokok tu terasa tak Tuhan yang rokokkan kita. Kita i'tidal rasa tak Allah Ta'ala yang i'tidalkan kita. Kita sujud terasa tak Tuhan yang sujudkan kita. Ya, sebab Quran dah sebut terang. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhan yang jadikan kamu dan perbuatan kamu. Perbuatan kita tu, gerak diam kita. Kita bercakap, kita mendengar, melihat. Semua dia. Ada rasa atau tidak? Tuan salah. Ada rasa tidak tuan? Jangan jawab sendiri. Buat homework kat rumah. Pasal aku tak rasa lagi. Sebab aku merasa aku sujud. Aku. Ni aku habis tak pakai ni. Dia panggil duduk dalam taraf ananiyah. Keadaan ananiyah. Ya, dia panggil keakuan. Oh, ni tak pakai tuan. Mahjub, terhijab dengan Tuhan. Dia kena pakai huwa, dia je. Huwallah. Ya. Sebab dia kena mulazamah zikir, kena tembak. Dia terang. Ada terang senang memandang kan. Ada cahaya senang memandang. Tak ada cahaya gelap, macam mana nak pandang? Allah. Ada masuk yang pertama 9 kaifah tuan-tuan ya. Menceritakan tanziyatuz zat. Ya, tanziyah penyuntian terhadap zat Allah Subhanahu Wa Taala dari segi pandangan nazar, bukan i'tikad. I'tikad kita dah mengaji usuluddin kan, dah tahu. Tapi rohani kita nak memandang. Pertama di soal sini, kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa allazi azhara kulla syai'in. Betapa, ini kaifa ta'ajub. Macam mana, kan? Siapa cakap ni? Siapa yang berkata tuan ni? Ahli hawas. Ahli hawas tengok orang awam ni yang payah sangat nak tawajuh hati dia ke Tuhan, dia kata kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa allazi azhara kulla syai'. Macam mana, betapa didapat bahawa mendinding iakan dia sesuatu. Macam mana engkau boleh terdinding? Padahal dia jua yang menzahirkan tiap-tiap satu. Siapa yang zahirkan kita? Dia. Ya. Al-ijad. Nikmat besar kita kan? Al-ijad. Nikmat Tuhan mengeluarkan kita daripada tak ada kepada ada. Bolehlah kita menumpang sementara di dunia sebagai hamba yang fakir dengan Allah Ta'ala. Ya. Tuhan jadikan daripada daripada tiap-tiap sesuatu, daripada adamun, daripada ketiadaan, kepada wujudin, kepada wujud. Siapa dia? Dia. Dan adalah dalil atasnya bagi tiap-tiap mawujud itu dengan yang dilimpahkan atasnya.
Ya, Tuhan limpahkan limpahan dia, fuyudat dia panggil. Faidun atau fuyudat. Limpahan-limpahan daripada rahmatnya, ilmunya, iradatnya, kudratnya, hikmatnya. Dan semua al-manzurat, semua benda yang kita lihat, atas bawah, kiri kanan, depan tu, semua tu mentajalikan rahmat Allah Ta'ala. Semua tu mentajalikan ilmu Tuhan, kudratnya dan hikmatnya dalam tiap-tiap yang kita lihat. Ya, tiap-tiap zarah yang kita lihat, semua ada terang. Sama ada nampak atau tidak. Bagi ahli al-basair, dia nampak terang. Berarti dia nampak terang, satu pandangan yang sangat cantik, tuan-tuan ni, yang sangat hebat. Ketika itu kekaguman akan keluar daripada hati dia, memuji dan memuji, membesarkan ya pencipta dia tadi. Sebab apa? Ditajalikan di situ. Pum, terbuka. Tiap-tiap makhlukat semua dia. Sebab itu kaedah ulama sufi dia memandang bahawa dia mengatakan makhluk semua ni ialah apa? Nurullah. Makhluk semua ni dipanggil Nurullah pada istilah dia orang. Bukan Tuhan, Nurullah. Mana nur, cahaya Allah, mana cahaya untuk memandang keberadaan dan kekuasaan, kehebatan, kedahsyatan Allah Ta'ala. Itu makna Nurullah. Kita semua ni dipanggil Nurullah. Mana cahaya Allah Ta'ala. Apa makna cahaya? Benda yang menunjuk. Bukan Tuhan ya. Dia Tuhan. Kita ni makhluk, taraf kita tak lari, kita tetap makhluk. Mana nisbah kepada menunjuk, sebab nur menunjuk. Terbit tai ditunjukkan. Kita kenal, oh ni pohon, ini darat, ini laut, hutan, ini bandar. Kenal, dia suluh sampai kenal. Begitulah makna bila hati terbuka, maka makhluk yang dipandang tadi jadi cermin terang. Itu kalam Sayyidina Abu Bakar, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah qablah. Aku tidak lihat kepada makhluk semua ni melainkan hati aku sudah karen dekat Tuhan. Ya, bila hati diikat dengan Allah, masya-Allah. Tunggulah macam-macam limpahan dari Tuhan akan ditempatkan dalam batin hati yang telah berlazat menghadap hadrat Tuhan. Dilimpahkan daripada rahmatnya. Semua ni rahmat Allah Ta'ala. Kalau tak ada rahmat Tuhan, habis kita kan. Ya, jam kita tak boleh bergerak kita. Semua rahmat kurniaan dia, ya. Kita tenggelam dalam rahmat Allah Ta'ala. Dan ilmunya, ya, yang menjadi cipta makhluk. Boleh ke satu zat nak mencipta satu benda, tiba-tiba dia tak ada ilmu, mana boleh? Kita nak buat rumah, kena ada ilmu buat rumah. Ya, itu ilmu. Keduniaan biasa ni pun semua mementingkan ilmu. Man arada dunia fa'alaihi bil ilm, man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil. Siapa nak dunia dia kena ada ilmu, siapa nak akhirat dia kena ada ilmu, siapa nak dua-dua kena ada ilmu. Makhluk pun kena ada ilmu. Ini apa lagi Allah Ta'ala yang telah terang benderang mentajalikan ilmu ni dalam segala kejadian ini. Dan iradahnya dan kudrahnya, mana tersimpan makna ni dalam tiap-tiap kainat kejadian Tuhan. Kita tengok ada makhluk, mesti nampak kehebatan ilmu Tuhan, mesti nampak kehebatan iradah Allah, mesti nampak kehebatan kudrat Tuhan. Kalau tengok dia makhluk tak nampak benda ni, mana pandangan kita masih lagi apa? Tersilap, tersasar jauh. Masih lagi terhijab. Ya, masih lagi belum pandai memandang. Ya, sebab tak nampak benda tu. Maka dia kurang, ya, kurang lagi. Macam orang tengok lukisan kan, orang suka minat lukisan, dia tengok lukisan cantik je dia akan tenung bawah. Dia tengok apa, sain je pun. Oh, dia ni patut pun lukisan dia harga 1,000. Ya, dia calik-calik je 2,500. Ya, dia calik-calik dia main color tetap itu dah 2,500 harga. Tengok sain bahawa oh, ini memang topnya lukisan pelukis. Jadi kita tengok tu dengan harga dia, kita tengokkan sain. Kita kenal. Begitulah kita tengok ada asan illa kejadian Tuhan langit semua ni, tak kena karen kat dia. Siapa punya tu dia. Huwallah. Ya, Tuhan suruh tengok. Ya. Qul inzuru maza fis samawati wal ard. Sila perhati Tuhan kata, apa yang ada dalam kejadian langit dan bumi. Daripada tanda, daripada dalil yang sangat terang keberadaan iradah dia, kudrat dia dan hikmat dia. Hingga jadilah ia cermin barang yang dalamnya. Tuan-tuan. Ya, dia menjadi cermin. Semua makhluk ni dia panggil cermin. Bila cermin, dalam cermin apa ada tuan? Gambar. Kita tengok cermin akan nampak gambar kita dalam. Tapi kalau tengok cermin tak nampak gambar, ini ada masalah.
sama ada cermin tu dia sudah apa, kabur, dah tebal 2 hun demi tebal labu. Itu bapak gajah melintau dia nampak. Cermin tadi dia tengok mesti nampak dalam. Mana dalam cermin kewujudan makhluk yang kita pandang ni akan kita nampak di sana qudratullah, iradatullah, ilmullah, ya, dan ausafillah, ya, dan segala sifat-sifat Allah Taala yang sangat hebat dan yang maha dahsyat. Itu sebab pendidikan ini adalah pendidikan rahmat dia panggil ni. Tiap-tiap mata dia bernikmat dengan Tuhan, dipandang nampak, dipandang nampak, nampak dalam ya. Allah. Habis. Dan apabila adalah akan tiap-tiap suatu, tak ada siapa yang jadi melainkan yang mengizharkan daripada tak ada kepada ada, dia tunggal dalam menjadikan al-ijad. Maka betapa dapat bahawa di dinding akan ni macam mana tak nampak. Siapa kata ni? Arif billah. Sebab dia dah nampak. Dia terbuka sentiasa hijab di dengan Ta'ala, ya. Jadi dia pening kepala, dia tengok kau ni tak nampak, tak terbuka lagi apa hal kau ni kan. Macam kita tengok budak-budak yang nakal, yang isap dadah kan. Ya, lepas tu dia duduk meleli-eliu. Duduk cangkung ni eli-eliu. Kadang tidur pun bukan tidur kat rumah tapi longkang dia tidur. Ya, jadi kita mengeling kepala. Ish, budak ni kata. Apalah macam ni jadi. Wali-wali pandang kita pun macam tu. Tak nampak lagi engkau dia kata. Buta mata engkau dia kata. Macam itulah tuan-tuan. Ya, para auliat tengok kita ngeling kepala. Tak nampak. Begitu terang keberadaan Allah. Begitu terang kewujudan Allah Taala. Ya, ini sebab dia apa tuan-tuan? Lap. Kerja kita apa? Kena lap lah. Lap cermin hati. Dengan apa? Azkar wa taubah wa tawajjuh, ya. Mana kita banyak zikrullah, banyak istighfar, banyak tawajuh hati ke hadirat Tuhan, dan jaga mana segala a'dha sab'ah, mana 7 anggota kena jaga. Itu cara proses dia. Mata kena jaga, jangan melihat benda yang diharamkan. Telinga kena jaga, jangan mendengar benda yang dilarang. Ya, mulut jaga, jangan bercakap pada benda yang tidak diizin oleh Allah Taala. Kaki tangan begitu jaga, jangan dia bergerak tempat-tempat yang tidak diredai oleh Allah. 7 anggota yang kita kawal, dia akan membantu dalam. Dia cepat bersih. Ya, bila bersih, kita lanjut lagi dengan apa? Penyental dia zikrullah, insya-Allah. Mudah-mudahan dia terbuka. Ya. Sebab kita kaedah di dalam hikam Abi Madian kata paslun wasal. Paslun waslun. Paslun mana kamu boleh cuci, boleh kerat, boleh potong. Potong apa tu? Potong nafsu je. Terpotong. Ya, nak memandang benda tak elok terpotong, kerat. Dah jadi cukup. Kita bukan hamba nafsu, kita hamba Allah Taala. Nak dengar benda tak elok, pom kerat. Paslun, kerat. Segala unsur nafsaniyah kita kerat. Waslun kamu boleh sampai. Akan dibukakan makrifat kamu dengan Allah Taala. Farriq qalbak minal aghyar yamlahu, ya, bil ma'arif al asrar. Kosongkan, bersihkan batin hati kamu daripada menghadap kepada makhluk, nascaya dipenuhkan dengan ma'arif, makrifat wal asrar, dan sir daripada Allah Ta'ala, sebagaimana yang telah diberikan kepada orang-orang yang mendapati di kalangan ahli hawas. InsyaAllah, mudah-mudahan kita bersungguh. Tuhan ada janji, walazina jahadu fina lana dianahum subhana. Kamu bersungguh, dia akan dibuka insyaAllah. Dan kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa wallazi zahara bi kulli syai'in wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala inna khairal qur'an Allahumma ja'alna min ahlika hatta yankashifa lana anwaru muraqabah wa min syarri